Suami mula-mula steady je. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri kat belakang, suamiku. Baru betul ketua keluarga. Kan? Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Isteri pun cakap, bang, kita kena buat perubahan. Abang ni daripada kejap kita kahwin. Nak ta'inakul Allah. Nak ta'inakul Allah. Tukarlah ayat lain. Yalah, malam nanti tukar. Malam tu tukar. Malam tu nak semayang. Sebelum angkat takbir bini, bang. Allahu Akbar. Habis waladhdallin amin. Putus senyap. Suami dia fikir, apa ayat dah baca ni? Bini dah berdebar ni. Apa ayat ni? Apa ayat malam ni? Apa ayat malam? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ui, panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Rupanya Yasin Allahu Akbar. Woi. Apa pendek kan? Buat hari pertama satu ayat. Tak apalah kan. Tak apa jadi imam. Daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda bermaksud sesungguhnya amalan mula-mula sekali dihisapkan seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah salatnya. Jika salatnya diterima maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Jika salatnya tidak diterima maka kecewa dan rugilah ia. Jika terkurang daripada salat fardu sesuatu, Allah Ta'ala berfirman, nak tunjuk kasih sayang Allah. Kalaulah salatnya itu terkurang pahalanya, maka Allah Ta'ala tanya, periksa. Adakah hamba-Ku itu mempunyai solat-solat sunat untuk dicukupkan dengan apa yang terkurang daripada solat fardu? Demikianlah dengan keadaan amalan-amalan lain. Ada tak benda lain nak tampung? Makna amalan-amalan sunat kita tu. Kadang kita solat qabliyah ba'diyah ni, cik tengok. Ada orang tu tak apalah, kau lain buatlah. Aku dah banyak, biar kau macam tu lah. Dia tak cakap. Tapi macam tu, cara orang lain sembahyang sunat ni dia. Macam tu lah. Nampak tak? Buat qabliyah ba'diyah tu, solat sunat. Kadang-kadang tu sekali lagi ambil pengalaman kalau pergi di Mekah, Madinah kita tengok. Orang kalau pergi sana jejak semayang. Ada je kadang terfikir, semayang sunat apa pula lepas ni? Bangun semayang sunat apa pula lepas ni? Pasal nak? Kita pergi kan? Jejak semayang. Sekarang dah angkat takbir dah semayang dah. Baru fikir, sunat apa ni nak buat ni? Dia tak sempat niat pun. Allah Akbar semayang. Sunat apa ni? Betul. Solat sunat taubat kita buat, solat sunat tasbih kita buat, solat sunat tahajud kita buat. Kan? Solat sunat taubat. Kan? Buatlah. Buat salat sunat banyak-banyak. Buat amalan-amalan sunat, itulah yang akan tolong kita. Nabi ni akan tolong kita akhirat besok tu. Bila dah mati sampai ke depan mahsyar, Nabi nak tolong kita tengok amalan sunat kita. Amalan sunat maknanya Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkanlah amalan sunat yang ada. Selain daripada sembahyang sunat tu tadi, mungkin kita sedekah, mungkin kita makan buah tamar. Buah tamar jangan bulan puasa ya berjumpa. Bulan puasa lah baru nak dengar iklan tu. Nazak-nazak iklan tu. Sup tayub. Usup tayub. Habis bulan puasa, tengok buah tamar hilang, kotak hilang, ngusuk-usup hilang. Kan? Sedangkan Nabi memang jaga rumah orang Islam ni. Nah, kalau Nabi ikut Nabi lah, dua makanan yang memang ada. Pertama buah tamar, yang keduanya madu. Faham orang perempuan? Yang pertama gurau ya. Madu lebah. Memang ada. Buah tamar. Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Amalkanlah buah tamar. Takut ada yang baca kan, daun senjerum cukup manusia kau senang manis. Langsung senyum kawan tu. Nah, tu benda tu termasuk juga tu sihir. Dia tiup-tiup dah senyum tengok orang tu. Bahaya sekarang ni. Ada orang tu pula dia pakai amalan-amalan yang kurafat ni. Dia pandai hantar je, menyembuhkan tak pandai. Tu lagi parah. Jadi itu dah. Buat pendinding diri yang paling kuat sekali itu salah satunya. Nak diet pun elok buah tamar.
Buah tamar elok. Diet. Pagi-pagi kan, pagi-pagi makan buah tamar 7 biji. Sampai tengah hari kenyang, jangan risau. Ini heboh, badan dah gemuk lah kan. Tapi diet apa? Tak payah makan ubek yang mahal dah. Buah tamar tu. Makan buah tamar. Saya tu masa program diet saya tu, saya makan pagi tu, makan salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau. Lepas tu kalau makan kelok konflik tu, jangan campur susu. Letak air panas, kan konflik tu dia macam tawar aje. Letak air panas kosong, kemudian pecah-pecahkan, kita lenyek-lenyekkan buah tamar tu. Dapat manis buah tamar tu saja. Kalau boleh lah, cuba buat. Lepas tu pukul 10 pagi makan pisang 2 biji je. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. Oh, itu bukan lagi teruk daripada borok tu. 2 biji. Tengah hari tu exercise sikit, petang pukul 3 baru makan ayam dan ikan yang dibakar saja. Malam pula makan buah yang dapat lepas ceramah. Saya tak, malam ni dapat buah ke tak? Tak ada. Menyakat la ilaha illallah. Tapi betul kan? Tapi tu kurang, dia 4 benda putih yang kena jaga kalau nak diet ni. Gula, susu, tepung, nasi. Tu saya belajar sikit tu. Paling susah nasi. Nasi paling susah. Tapi kalau kita boleh settle 2 minggu boleh tahan tak makan nasi, makan lauk atau makan benda sayur, benda-benda lain, insya-Allah 2 minggu dah turun berat badan dan kita dapat ringankan badan kita insya-Allah. Lepas 2 minggu kita dah rasa okey. Tapi kalau lepas 2 minggu tu kita makan nasi balik, badan kita akan lagi cepat naik daripada sebelum. Alhamdulillah, saya dah start berhenti makan nasi. Last saya makan nasi malam tadi. Malam ni tak makan kot, cik ni kolok dah malam ni. Wow, tapi tu diet kan, buah tamar. Bayangkan, rupanya makanan yang paling sihat antara makanan yang sihat, makanlah. Kan? Hari ni macam-macam makanan gitu. Tuan-tuan kena jaga makanan ni. Kat luar sana banyak sangat makanan-makanan junk food sekarang ni, restoran yang apa tu macam-macam betul. Tuan-tuan kena cek betul. Bukan semua boleh makan. Lepas tu bila zaman-zaman raya ni saya tengok ramai yang hidang marshmallow. Bukan semua marshmallow boleh makan. Ingat. Cek betul-betul. Kalau tak confident jangan bagi. Jangan beli. Tu belum cerita lagi. Ada satu biskut tu ramai makan. Wah, dia tak tahu dalam biskut tu yang siap timbang. Mahal biskut tu. Ada orang tu siap buat hamper lagi. Saya tak nak sebut lah jenama biskut tu. Nanti kemudian saya bisik dengan imam. Biskut ni dia campur dengan lat bab 1 tu. Babi lah. Kau tak faham. Dia campur dengan tu. Tu yang kita makan tu senyap, sedap, kenyal-kenyal macam tu. Saya pernah makan tu, saya cerita tu. Masa tak tahu dulu pernah makan. Tapi itulah, kita taubatlah banyak. Lepas tu kena tengok. Macam coklat-coklat yang popular tu, ada tu, kena faham. Kadang dekat airport kita beli tengok, made in mana. Kalau dia buat dekat Malaysia, mungkin boleh makan. Sebab ada togo halal tu. Sebab ada yang daripada luar negara, packaging semua sama. Hati-hati. Ada satu restoran tu, hidangkan kambing. Saya tak nak sebut restoran mana. Adalah. Rupa-rupanya ada dia pour wine. Dia taburkan arak dekat daging tu. Tu jadi sedap tu. Tu kena jaga-jaga. Baru ni ada satu rumah datuk tu saya pergi. Ada open house. Macam-macam binatang hidang. Wak-wak, bom punai. Kancil, napuh, rusa, landak, semua tu. Ostrich. Tapi ada satu mujuk lah dia tanya saya. Dia sempat tanya. Ustaz, komodo boleh makan tak? Dia kata. Kalau tidak ikut hati dia nak hidang komodo juga. Saya kata tak boleh. Kata. Kan? Kena tengok sifat dia. Melainkan darurat boleh makan. Tapi janganlah sesaja nak bagi. Jangan. Dop lain. Dop tu bawa padang pasir. Jenis tu saja yang boleh. Sesaja nak makan. Tengok. Saya dah terbayang kalau menyarap biawak tu dekat atas meja tu macam mana lah kan. Betul. Jaga makanan kita tu jaga. Kemudian kan, periksa lah adakah hamba ku tu punya solat sunat dicukupkan dengan apa tu kurang bersolat fardu. Demikianlah keadaan amalan lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya amalan-amalan sunat yang akan bantu kita. Kita akhirat sok jumpa kita minta tolong dengan nabi-nabi lain, semua tak boleh tolong. Jumpa nabi kita nak minta syafaat. Ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah. Masa tu nabi tengok. Aku macam pernah dengar suara dia ni. Sama ada pernah dengar ataupun tahu kenal kita sebab amalan sunat kita. Nak dengar suara ni. Rupanya dia pernah selawat untuk aku. Dan ada orang selawat pun tak nak.
Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling qadaqud adalah bila dia sebut nama aku dia tak nak selawat. Senyap, ya sombong dengan Nabi. Itu sebabnya.